Bertemu kembali dalam Malaysia Memilih, bercakap soal hari penamaan calon yang bakal berlangsung di 222 kerusi parlimen esok. Sudah tentu untuk waktu ini kita perlu meneliti dan melihat kembali siapakah sosok-sosok yang diumumkan oleh parti-parti yang akan mewakili suara rakyat di Dewan Rakyat yang akan bertanding, di mana pilihan raya umum ke-15 kali ini dilihat sebagai satu pentas yang terbuka kepada semua parti-parti untuk berperang dalam kata lain untuk memenangi hati pengundi. Dan sudah tentu banyak perkara yang perlu kita lihat apabila kita bercakap soal karakter calon dan juga individu-individu yang akan diletakkan di Dewan Rakyat ini. Sudah tentu isu rakyat tidak boleh kita kesampingkan. Ini antara dapatan kajian yang dilakukan oleh Ilham Center. Isu meningkatkan dan juga memulihkan ekonomi merupakan menjadi teras ataupun perkara utama yang dinyatakan oleh responden menerusi kajian Ilham Center. 44%. Masih lagi berkait soal ekonomi iaitu kemiskinan dan juga kos sara hidup rakyat. 35%. Dua perkara asas melibatkan kelangsungan kehidupan rakyat itu menjadi perkara utama dalam pemilihan calon pada kali ini. Selain daripada itu, membersihkan kerajaan, memastikan janji-janji manifesto ditunaikan, merapatkan jurang antara kaum serta mereformasi institusi dan juga urus tadbir kerajaan. Dalam apa segala di sini, keutamaan dan kehidupan kelangsungan hidup rakyat itu terus menjadi pilihan utama. Apabila kita bercakap juga apa yang menjadi keutamaan, berdasarkan kajian ini, kita ke satu persatu kajian menerusi rakan strategik kita, Ilham Center, O2 Malaysia serta Huayan Institute. Kita ke Ilham Center terlebih dahulu. Isu pemulihan ekonomi seperti saya kongsikan tadi, terus mendominasi 44%. Pada masa sama, O2 Malaysia, kajian O2 Malaysia juga, 57% turut menunjukkan bahawa isu kos sara hidup tetap menjadi keutamaan mereka. Pekerjaan dan gaji 49% masih lagi berkait isu ataupun perkara-perkara melibatkan kelangsungan hidup rakyat secara langsung. Huayan Institute juga meletakkan 79% responden menyatakan kos sara hidup masih lagi menjadi isu utama mereka. Jadi bagaimana calon-calon yang akan diletakkan ataupun yang bakal bertanding pada PRU15 dan bakal berada di Dewan Rakyat itu akan menentukan kelangsungan hidup rakyat ini terus berada dalam keadaan yang lebih baik dalam tahun 2023 yang dijangkakan terus mencabar ini. Dan sudah tentu karakter seperti yang dinyatakan dalam perbincangan kita tadi, karakter kepribadian, siapakah yang nak diletakkan ini merupakan satu perkara yang cukup penting. Jadi saya nak terus saja bersama dengan Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Datuk Seri, lama kita tidak bersiaran bersama. Mungkin pertama sekali reaksi Datuk Seri lah melihat kepada parti-parti politik yang telah pun mengumumkan calon-calon yang bakal bertanding pada PRU15 kali ini secara umumnya lah terlebih dahulu. Pandangan Datuk Seri. Saya berpandangan bahawa faktor yang paling penting yang parti politik tentukan ialah saya rasa winnable candidate. Ya. Sebab saya kurang pasti bahawa apakah kita nak tepis sebelum tepis kan? Ya. Benar-benar kita nak pilih calon yang benar-benar baik, berintegriti ataupun itu merupakan agenda kita untuk memenangi pilihan raya. Datuk Seri, bercakap soal tapis sebelum ditepis ini sudah tentu penting untuk parti-parti menilai ketokohan, kepribadian, winnable-nya itu. Kalau UMNO meletakkan wali itu sebagai kata kuncinya dalam meletakkan calon sebagai contoh, tetapi bagaimana kita ingin memahami perlunya ditapis individu-individu termasuklah dalam banyak faktor. Kalau kita cakap soal bukan sahaja memenuhi syarat SPR seperti tidak bankrupt dan sebagainya, tetapi banyak lagi perkara-perkara lain yang perlu ditapis, diteliti oleh parti-parti sebelum meletakkan calon. Mungkin Datuk sendiri ada pandangan serta idea melihat kepada kriteria, karakter serta faktor-faktor penentu dalam meletakkan calon ini. Kita tengok beberapa
agensi yang perlu mereka tapis, ya, Ya. terutama SPRM. Soalan di sini, kadang-kadang yang kita nak suruh tapis tu, kita sendiri pun dipetikai dalam segi integriti dan juga rasuah. Ya. Dan yang kedua, dari segi SPRM ni, apakah kita benar-benar akan memilih calon-calon berintegriti. Yang kedua, dari segi SPRM pula, apakah kriteria-kriteria yang mereka mengukur sebelum seseorang itu diluluskan untuk menjadi calon. Yang pertama saya kira ialah sudah tentu mereka ini tidak ada kes merasuah. Yang kedua, mungkin kes-kes sedang berjalan. Dan yang lain saya kira jika sekiranya ada siasatan, ada maklumat banyak dan sebagainya, itu SPRM akan refer kepada ketua parti masing-masing. Jadi kata putusnya adalah ketua parti. Yang kedua begitu juga dari segi dari segi PDRM. Dia akan memilih sama ada kita ada kes jenayah atau tidak, insolvency, bankrupt atau bankrupt. Tapi kata putus adalah ketua parti. Cuma dalam borang SPR kita dapati bahawa jika sekiranya dari segi insolvency ini kemungkinan besar kita tak akan dapat menjadi calon. Yeah. Kita kena be careful. Dari segi LHDN, dan kini Parti UMNO nak juga menggunakan faktor agama. Yeah. Itu bagus. Cuma satu faktor yang paling penting di sini ialah dari segi kesihatan. Kalau jika sekiranya kalau kita tidak mempunyai kesihatan yang baik, setiap kali selepas tahun 2 tahun calon kita mengalami masalah kesihatan, dan ada juga yang meninggal dan sebagainya. Jadi ini memerlukan pilihan raya semula. Jadi perkara-perkara demikian adalah penting. Dan sudah tentu loyalty lah. Loyalty saya rasa bagus juga bagi ketua parti, sebab siapa saja yang loyal itu akan dipilih. Ya. Datuk Seri, bercakap berkenaan dengan tapisan ini juga, antara cadangan serta keterbukaan yang dibawa oleh sebagai contoh timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menawarkan individu-individu yang bertanding untuk asset declaration. Pandangan Datuk Seri sendiri berkenaan dengan secara terbuka menyatakan aset sebagai calon PRU sendiri, pandangan Datuk Seri bagaimana? Itu adalah satu inisiatif yang baik. Ya. Sekurang-kurangnya kita naklah memberitahu kepada masyarakat bahawa sebelum kita bertanding, jumlah kewangan kita, jumlah aset kita adalah sedemikian. Ya. Seperti Rafizi ada lebih kurang 19 juta. Itu adalah transparent. Sepatutnya semua calon-calon yang nak bertanding hendaklah declare dia punya aset. Terutama sekali apabila nak bertanding, yang kedua apabila memegang jawatan, dan yang ketiga mungkin 2 tahun sekali kita cek sama terutama sekali orang yang pegang jawatan-jawatan menteri dan sebagainya, Perdana Menteri, dan selepas mereka berhenti itu pun terpaksa declare. Jadi inilah merupakan transparansi yang kita boleh melihat sama ada apabila kita memegang pucuk pimpinan itu, apakah kekayaan kita itu diperoleh melalui jalan yang baik atau tidak. Itu start lah. Ya. Datuk Seri, tadi dalam jawapan Datuk Seri ada menyebut akhirnya keputusan itu datang daripada ketua parti. Itu secara umumnya mungkin ramai tahu. Tetapi moving forward, bagaimana kita ingin memastikan tapisan dan juga menentukan karakter calon ini boleh memastikan bahawa kelangsungan perjalanan pentadbiran negara itu lebih baik? Bagaimana untuk kita pastikan bahawa pencalonan selepas ini bukan hanya datang daripada seorang individu iaitu ketua parti, tetapi parti secara keseluruhannya menentukan individu-individu itu, Datuk Seri? Saya rasa ini faktor yang paling mustahak, sebab kalau kita tengok dalam kajian tadi menunjukkan bahawa faktor utama yang dikendaki oleh masyarakat adalah masalah ekonomi, pemulihan ekonomi, yang kedua kos sara hidup. Ya. Tapi kita tak faham iaitu rasuah lah merupakan faktor yang menyebabkan faktor yang pertama, faktor yang kedua itu yang terjadi. Ya. Maknanya jika sekiranya kita memilih calon-calon yang terbaik, yang integritinya tinggi, tidak rasuah dan sebagainya, wang yang kita hilang lebih kurang 60 bilion setahun, iaitu lebih kurang 1 trilion dalam 25 tahun ni, sudah tentu ia
merupakan wang yang sangat lumayan boleh diberi kepada masyarakat dari segi pembangunan dan juga memulih ekonomi dan sebagainya. Jadi faktor integriti ini adalah mustahak, tapi saya dapati bahawa keutamaan parti-parti politik, kecuali satu dua, adalah untuk memegang pucuk pimpinan. Kuasa adalah segalanya. Kerana daripada kuasa ini, apabila pembelajar politik, walaupun kita tidak ada dana politik, kita dapat pulih balik dengan kemungkinan besar menyalahgunakan kuasa dan sebagainya. Ini adalah berlaku bukan sahaja di negara ini, bahkan di negara luar. Cuma di negara Malaysia ini begitu banyak sekali. Terutama sekali kalau kita melihat kepada ketirisan dalam segi kontrak. Sekurang-kurangnya 30% kita habis ketiris dari segi kontrak. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut pengundi-pengundi mengambil maklum bahawa kita jangan sangat memikir hal-hal ekonomi dan sebagai faktor utama, tetapi faktor rasuah itu adalah faktor utama, sebab rasuah adalah ibu segala masalah politik, sosial dan ekonomi negara ini. Baik. Itu dia ketegasan yang dibawakan oleh Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. InsyaAllah kita akan bersiaran melihat memperincikan banyak lagi perkara terutama dalam isu integriti serta rasuah ini. Dan sudah tentu Malaysia memilih akan terus bersiaran dari semasa ke semasa membawa pelbagai isu kupasan dengan lebih lanjut, termasuklah melihat pertembungan individu parti-parti politik pada pilihan raya umum susulan daripada penamaan calon yang bakal berlangsung esok bermula jam 9 hingga 10 pagi. Dan sudah tentu Astro Awani akan terus membawakan liputan lanjut dari semasa ke semasa. Teruskan bersama dengan Astro Awani, saluran pilihan raya anda. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat.